Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini adalah rakaman untuk kuliah kita bagi subjek Pidato Bahasa Melayu dengan kod CPA 1032 dan tajuk rakaman kuliah ini adalah simulasi dan praktikal pidato majlis tertentu. Baik, sebagai pengenalan, apakah agaknya pidato ataupun ucapan ataupun pengucapan awam untuk majlis-majlis tertentu ini? Jadi seperti mana yang dibincangkan oleh pakar-pakar dalam bidang yang berkaitan, pidato ataupun ucapan semasa majlis tertentu sememangnya bukan satu bentuk norma, tapi ianya berwujud berdasarkan kebiasaan satu-satu kumpulan ataupun satu-satu masyarakat yang tertentu. Pidato ataupun ucapan semasa majlis tertentu ni kebiasaannya ianya bersifat sama ada pertamanya adalah kalau ada pertandingan. Kalau diwujudkan pertandingan pidato, syarahan dan sebagainya, maka ianya disertai untuk tujuan memeriahkan sambutan sesuatu majlis. Contohnya nanti kita akan tengok dalam perbincangan melalui slide-slide selepas ini. Tapi kalau kita boleh lihat, selalunya kalau ada pertandingan pidato mungkin untuk menyambut Hari Alam Sekitar ataupun pidato untuk menyambut Hari Kebangsaan ataupun Hari Malaysia, maka pertandingan yang dilaksanakan, pertandingan pidato yang dilaksanakan itu sudah pastilah intipatinya, bicaranya, perbincangannya terarah kepada tema ataupun norma di dalam majlis-majlis tertentu itulah. Keduanya adalah pidato ataupun ucapan semasa majlis tertentu ini kebiasaannya bersifat undangan. Undangan iaitu apabila kita sebagai pemidato, sebagai orang yang menyampaikan syarahan dan sebagainya, kita diundang oleh penganjur. Yang mana penganjur itu telah pun menetapkanlah tema-tema tertentu ataupun perkara-perkara pokok perbincangan tertentu untuk kita sebagai pemidato memperkatakannya sepanjang majlis yang kita sertai itu. Baik, kalau kita pergi secara detail sedikit berkenaan dengan pidato yang bersifat pertandingan sempena majlis tertentu. Ini adalah antara contohnya lah. Majlis ataupun sempena kempen-kempen tertentu itu adalah seperti dalam slide kita kali ini. Slide kita sekarang ini, Contohnya macam kempen kesedaran bahaya COVID-19 yang dianjurkan oleh maktab perguruan tertentu ataupun kampus pendidikan tertentu, ataupun kempen kesedaran 3R. Kita biasa dengar kan, kalau recycle ataupun kita semula ni konsepnya adalah 3R. Reuse, recycle, reduce. Jadi ini adalah antara kempen-kempen tertentu yang kalau ianya bersifat pertandingan, pemidato itu perlulah menghujahkan premis-premis, fakta-fakta, penyataan-penyataan berkaitan secara spesifik dengan kempen-kempen tertentu yang telah ditetapkan oleh penganjur itulah. Ini pun sama kempen untuk keselamatan sepanjang kita duduk di rumah tempoh hari masa PKP. Mungkin kalau ada pertandingan pidato ini, tak kira lah secara online ke secara face to face ke, maka seseorang pemidato yang menyertai pertandingan ini perlulah memastikan bahawa pidatonya itu disampaikan mengikut apa yang dipanggil sebagai majlis ataupun kempen yang ditetapkan lah. Ini satu lagi mungkin ada kempen tertentu yang menganjurkan pertandingan pidato
Contohnya macam kempen masuk syurga sekeluarga. Yang ini adalah ruangan yang diwujudkanlah oleh Dr. Ahmad Sanusi Azmi, salah seorang pensyarah USIM yang biasa keluarlah di media-media. Maka mungkin kalau ada pertandingan pidato berkaitan dengan kempen masuk syurga sekeluarga ini, maka pemindato yang menyertainya perlu memastikan bahawa mereka membugarkan intipati kempen yang dinyatakan itu. Okey, kempen beli barangan Malaysia. Kita pun mungkin pernah dengar juga kempen Buy Muslims First. Beli barangan Muslim dahulu. Maka untuk itu, sesiapa yang menyertai pidato berdasarkan kempen beli barangan Malaysia ataupun Buy Muslim First tu mesti memastikan bahawa apa yang disampaikan, dihujahkan, diperkatakan, ditekankan, dipertahankan dalam pidato mereka itu perlulah berkaitan dengan kempen tersebut. Bukan sesuatu yang di luar daripada kempen yang menganjurkan pertandingan tersebut. Macam mana nak menang kan kalau kita tidak membugarkan idea kempen tersebut? Baiklah, seterusnya adalah pidato yang dianjurkan ataupun ceramah ataupun mungkin pengucapan awam yang disampaikan berdasarkan kepada majlis makan malam yang dianjurkan oleh penganjur-penganjur tertentulah. Dah tentu kalau salah satu majlis makan malam tu mereka pasti ada tema mereka sendiri. Contohnya macam kalau majlis makan malam itu adalah untuk majlis makan malam hari kecemerlangan organisasi contohnya, ataupun majlis makan malam sempena graduasi pelajar-pelajar tahun akhir contohnya, maka seseorang pidato itu seseorang yang menyampaikan ceramah ataupun syarahan itu perlu memastikan bahawa apa yang disampaikan itu kenalah dengan tema majlis makan malam tersebut. Kemudian bila kita menyentuh tentang majlis, sudah pasti ada banyak majlis yang lain yang juga kadang-kala ada ruangan untuk menyampaikan pidato ataupun ucapan. Contohnya macam ucapan semasa majlis hari jadi. Pastilah apa yang disampaikan, baik-baik perkataan ataupun baik-baik hujahan, ucapan itu perlulah meraihkan majlis hari jadi tersebut, majlis perkahwinan tersebut ataupun majlis sambutan ulang tahun. Okey, yang ni mungkin jaranglah berlaku dalam kalangan kita umat Islam di mana di dalam satu majlis pengkebumian kita dipanggil untuk berucap. Tapi dalam anutan agama-agama tertentu, dalam ritual agama-agama tertentu, sebelum seseorang itu dikebumikan ataupun ditanam, mereka akan membuka ruang kepada mungkin kaum keluarga ataupun sahabat handai ataupun hadirin dan hadirat, kenalan-kenalan kepada si mati untuk menyampaikan sedikit ucapan berkenaan dengan si mati. Selalunya kalau speech at burial ceremony ataupun di dalam majlis pengkebumian ini, rata-rata yang akan tampil ke hadapan hadirin yang mungkin sedang bersedih, yang sedang melayan rasa duka dan sebagainya, untuk menyampaikan sesuatu yang baik-baik berkenaan dengan mendiang si mati. Contohnya mungkin ada seorang sahabat baik si mati ini akan tampil ke hadapan orang ramai ataupun hadirin untuk menyatakan bahawa si mati ini dulu adalah kawan baiknya, si mati ini tidak pernah menyakiti hati sesiapa, si mati ini mempunyai satu keunikan tertentu dan sebagainya. Maka speech at burial ceremony ini sebenarnya adalah sesuatu yang biasalah dalam anutan agama-agama tertentu, dan ianya bertujuan untuk semua orang mengenanglah kebaikan mendiang ataupun si mati. Kemudian ada satu bentuk pidato yang kita panggil sebagai pidato bersempena sambutan kebesaran diraja. Maka diadakanlah pertandingan-pertandingan tertentu seperti mana yang biasa dilaksanakan oleh keluarga diraja Perak.
Dia ada pertandingan pidato diraja ataupun pertandingan pidato Piala Raja Nazrin Shah, ataupun kalau dulu raja yang terdahulu almarhum Sultan Azlan Shah. Maka adalah kategori-kategori pidato untuk orang awam, untuk pelajar sekolah dan sebagainya, yang mana memperihalkan mungkin perkara-perkara ataupun tema-tema yang telah ditetapkan bagi tahun-tahun tertentu itulah. Misalnya mungkin memperkatakan tentang semangat nasionalisme, mungkin memperkatakan tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan mungkin ada satu masa dulu ada isu kita panggil sebagai virus online dipanggil sebagai Y2K, yang mana peranti-peranti komputer ini kalau ianya berkaitan ataupun ada connection dengan internet, maka perlu ada satu bentuk teknologi dalam gadget-gadget tersebut, komputer-komputer tersebut, supaya dia boleh merakam waktu ataupun tahun yang tepatlah bagi tahun 2000. Katanya pada ketika itu kebanyakan peranti elektronik ataupun komputer ini, kalau ia ada connection dengan internet ni dia ada sedikit kelemahan dalam konteks tahun yang ada di dalam sistemnya lah. Maka itu dipanggil sebagai Y2K isu pada ketika itu. Maka adalah saya ingat memang ada sambutan kebesaran diraja ni, pidato itu dia ada satu tema yang berkaitan dengan bahaya Y2K kepada kemaslahatan ummah yang menggunakan internet. Contohnya macam itulah. Maka saya patah balik kepada sambutan kebesaran diraja ini. Ianya dianjurkan oleh institusi diraja lah ataupun kerajaan negeri, yang mana ia memperihalkan pidato ataupun pengucapan awam yang bersandarkan kepada sambutan keluarga diraja tersebut, yang mungkin sangat suka mendengar rakyatnya untuk menyampaikan hujahan-hujahan yang bernas, bermula daripada peringkat persekolahan lagi pun sehinggalah kepada orang awam. Maka intipati pidato tersebut akan menyelahkan nilai-nilai intelektualiti dalam kalangan masyarakat di negeri-negeri tertentu yang membuat sambutan kebesaran diraja seperti di Perak itulah. Begitu juga pidato bagi sambutan kebesaran diraja yang lain. Okey. Baiklah. Saya kongsikan juga mungkin ini telah kita ungkapkan dalam kuliah-kuliah kita sebelum ini, terutamanya kepada pidato berdasarkan tema-tema tertentu tempoh hari, ataupun saya juga ada share dalam minggu yang sebelum ini berkenaan dengan etika dan juga syarat-syarat pidato. Ini mungkin satu bentuk pengulangan dan sedikit nilai tambah maklumat lah berkenaan dengan syarat dan norma pidato, pengucapan awam, syarahan mengikut majlis tertentu. Antaranya adalah pertama, bila menyebut tentang isi kandungan pidato tersebut, maka ia perlulah terarah kepada tema dan juga tujuan majlis. Kalau tema dan tujuan majlis itu tidak disantuni, tema dan tujuan majlis itu tidak diikuti, dipenuhi, maka sudah tentu seseorang pemidato tersebut larilah daripada mencakupi apa yang diharapkan oleh sekurang-kurangnya penonton yang nak mendengar tentang sesuatu berkaitan dengan majlis. Keduanya adalah peraturan, adab dan juga tata susila berpidato haruslah dijaga sebaik mungkin oleh para peserta ataupun pemidato di dalam salah satu majlis itu. Misalnya, jika seseorang pemidato menyertai satu-satu bentuk mungkin pertandingan ataupun menyertai pidato berdasarkan majlis-majlis tertentu, kena buatlah sedikit kerja rumah, kena buatlah sedikit homework, kajian ataupun analisis. Apakah agaknya norma peraturan ataupun adab yang diguna pakai di dalam majlis tersebut sejak sebelum-sebelum inilah. Maka ikutilah peraturan, adab dan tata susila seperti mana yang menjadi satu bentuk norma lah kepada majlis tertentu. Kemudian dalam mengungkapkan berkenaan dengan peraturan ini, berkenaan dengan adab ini, sudah tentulah peraturan dan adab ini sebenarnya dia
secara lazimnya sama di mana-mana majlis pun. Perlu ada satu bentuk salutasi, perlu ada salam sejahteranya di peringkat awal, mengucapkan terima kasih kepada MC ataupun pengerusi majlis, kepada divif kehormat, apa yang kita panggil sebagai salutasi itu kan. Maka ikutilah peraturan adab dan tata susila berpidato supaya pidato kita itu nampak cantik, nampak kena dengan mata dan juga hati serta minda orang yang nak mendengar pidato kita. Ketiganya adalah pidato tidak menyentuh sensitiviti penganjur dan juga peserta ataupun hadirin di dalam majlis. Sudah tentulah kalau kita menyertai sesuatu pidato tapi kita against the organizer, kita menyanggah penganjur, kita mengkritik yang mungkin boleh menyentuh sensitiviti, sudah tentulah kalau menyentuh sensitiviti ni yang paling kita tak nak sentuh adalah kalau ianya dalam konteks mungkin agama, bangsa, norma sesuatu perkumpulan dalam majlis tersebut. Jadi hati-hatilah kalau kita menyampaikan pidato supaya tidak menyentuh sensitiviti sesiapa pun lah sebenarnya, termasuklah penganjur. Kemudian yang keempat, pidato ini selalunya orang memang nak dengar, dia mengharapkan bahawa ia akan memangkin, akan membugarkan, akan menyemarakkan pemahaman, menyemarakkan semangat dan juga excitedness ataupun keterujaan hadirin terhadap penganjuran sesuatu majlis. Kalau sesuatu pidato itu lame ataupun mendatar, tidak membangkitkan apa-apa semangat, sekadar untuk memenuhi masa dan juga memanjangkan tempoh majlis tertentu, maka pada saya lah itu tidaklah memerihalkan satu bentuk pidato yang segar. Satu pidato yang bersifat inviting, yang boleh mencerna minat, mencambah daya intelektual yang mendengar dan sebagainya. Maka elemen atau syarat yang keempat ni kita harus juga jaga sebaik mungkin. Yang kelima adalah penjagaan tempoh masa berpidato mengikut ketetapan penganjur dan juga keselesaan hadirin dan hadirat yang menyertai majlis tersebut. Kalau dalam pertandingan, masa ini adalah satu elemen yang selalunya dijaga oleh penganjur. Ada penjaga masanya, ada signal-signal tertentunya, bagi peserta-peserta pertandingan pidato untuk ikuti. Tapi kalau majlis-majlis tertentu yang mungkin agak loose ataupun agak longgar dari segi penjagaan masa oleh penganjur, sekurang-kurangnya mungkinlah apabila tiba satu masa tertentu. Contoh mungkin tinggal lagi 5 minit ataupun tinggal lagi 10 minit. Penganjur yang aware, pengurusi majlis ataupun moderator yang ada awareness, ada kesedaran, mungkin mereka akan menulis sedikit nota di dalam selai kertas dan menyua ataupun mengajukannya kepada kita sebagai pemidato, sebagai penceramah, sebagai orang menyampaikan pengucapan awam pada ketika itu. Maka itu adalah satu signal ringkas lah. Tinggal 5 minit, habiskan dalam tempoh 10 minit, contohnya kan, dalam nota kecil tersebut. Maka kita sebagai seorang pemidato sebenarnya harus secara automatik, secara alami, secara semula jadi boleh faham bahawa masa ini adalah sesuatu yang kita perlu jaga. Sebab apa? Ada kalanya kalau satu sesi pidato selama 5 minit ataupun 10 minit itu kita gunakan, mungkin kita ada 5 hujahan, kita baru sampaikan 2. Ada berbaki 3 lagi premises ataupun 3 lagi hujahan yang tengok, tinggal lagi 5 minit saja perlu dihabiskan. Maka di situ kita nampak ada ketidakseimbangan dalam penghujahan, dalam penghuraian premis atau fakta tersebut. Maka di situ kita sebagai seorang pemidato sejati, mungkin kita akan rasa bahawa alamak, tak puas lah sebab kita terlalu sangat fokus kepada 2 premis pertama, 2 hujahan ataupun intipati pertama, tapi 3 lagi intipati yang lain yang tak kurang pentingnya kita sampaikan tergesa-gesa dalam masa yang sangat pendek. Jadi bagi seseorang pemidato yang mantap, yang biasa dah berdiri di hadapan orang ramai dan menyampaikan fakta dan hujahan, maka setiap fakta dan hujahan dan premises itu
disampaikan secara seimbang. Jadi kita kena sentiasa bijak dalam penjagaan tempoh masa berpidato. Supaya sebenarnya bukan sekadar audiens ataupun penonton nak rasa puas dengar kita berpidato. Kita sendiri pun sebagai seseorang pempidato, kita sendiri nak rasa puas mendengar pidato kita sendiri kepada orang ramai. Okey, ini adalah antara perkara-perkara yang dicadangkan dan juga perkara-perkara yang ditulis sebagai buat dan hati-hati, do and don'ts in speech, dalam pidato yang saya kongsikan. Mungkin kita boleh sekadar lalu saja, iaitu the do's. Number 1, grab your audience's attention starting with your first sentence. Maksudnya daripada perkataan pertama selepas salutasi yang kita dah sampaikan di peringkat awal pidato kita itu, perlu sudah ada kuasa mengikat hati dan minda audiens kita ataupun khalayak kita. Perlu menarik dari awal lah. Keduanya, pick the right words to impart your message. Gunakan perkataan-perkataan, mungkin sentences ataupun ayat-ayat yang sesuai untuk menyerlahkan message ataupun fakta yang kita nak sampaikan. Ketiga, maintain positive eye contact. Eye contact tu harus dijaga sebaik mungkin secara positif. Bukannya terfokus kepada satu dua penonton saja, bahkan lirikan mata kita itu seboleh-boleh mencakupi semua penonton yang ada di hadapan kita. Keempatnya, gunakan props, alat bantu mengajar yang sesuai pada waktu yang sesuai. Dan yang terakhir adalah praktis. Sentiasalah berlatih, sebab seorang pempidato yang baik adalah sentiasa belajar daripada kesilapan. Seorang pempidato yang baik adalah sentiasa ingin memperbaiki gaya dan juga kaedah menyampaikan pidatonya. Manakala ini adalah the don'ts, itu perkara-perkara yang kita sepatutnya elakkan. Talk too fast or too slow. Cakap menggunakan rate per minit, perkataan dalam tempoh seminit, berapa jumlahnya itu, maka perlu dijaga sebaik mungkin. Sebab kalau kita cakap terlalu cepat, maka orang tidak faham pun tak guna juga, walaupun apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang cukup pada masanya. Nampak tak saya cuba cakap laju tadi tu kan? Cuba kita cakap sebutir-sebutir, tapi jangan terlalu lambat. Kalau kita ingin menyampaikan pidato kita ini lambat seperti ini. Nampak tak? Maka kalau lambat seperti itu menyebabkan orang akan cepat lose ataupun hilang punca. Sebab dia cuba menangkap apa yang kita sampaikan itu, tapi lambat sangat nak sampai. Lambatnya. Okey, akhirnya tak faham juga. Maksudnya laju sangat pun susah, lambat sangat pun susah untuk hadirin menerima apa yang kita nak sampaikan. So, talk too fast or too slow, ini adalah the don't. Kemudian, read from your slides most of the time. Maksudnya kita terlalu fokus sangat kepada nota yang mungkin kita tulis kecil yang ada tangan kita ni, maka kita terlalu fokus kepada ia. Itu pun tidak menarik sebab kita perlulah banyak fokus kepada audiens berbanding dengan nota yang ada pada tangan kita dan sebagainya. Penggunaan tu kan, ataupun kita panggil sebagai filler words. You know, so kan, itu ialah antara perkataan-perkataan yang biasa digunakan sebagai pengisi antara perkataan-perkataan tertentu yang sedang kita sampaikan. Itu biasalah. Tak boleh nak dielak. Saya maklum sebab saya sendiri pun selalu gunakan kan. Orang Johor ni dia guna so tu ialah benda yang kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol, tak boleh nak kawal, tapi seboleh-bolehnya cuba kita kurangkan. Okeylah. Yang seterusnya adalah fidget, make small movements, especially of the hands and feet. Maksudnya kalau kita berada di hadapan kumpulan audiens ataupun kumpulan penonton kita buat pergerakan yang tidak perlu. Contohnya asyik sangatlah selalu menggentil-gentil mikrofon ataupun kita menggulung-gulung wire mikrofon. Itu ialah contoh fidget. Ataupun kita asyik sangat menyeka rambut kita. Contohnya macam rambut bagi seorang lelaki, asyik jatuh ke dahi, asyik seka ke atas balik. Seka ke atas, naikkan ke atas. Maka itu ialah fidget. Kita kena kurangkan. Ataupun kita duk patah-patahkan jari, mengeluarkan bunyi macam tu kan. Pun sama.
Cuba kurangkan sebab ia akan menampakkan nervousness. Betapa kita nampak macam nervous di hadapan penonton. Dan yang kelima adalah pace. Pace ni apa? Pace yang terlalu laju ataupun terlalu lambat, macam yang fakta yang pertama tadi tu, iaitu talk too fast or too slow. Okey, jadi saya akhiri kuliah kita ini dengan pantun, iaitu pulut santan suasa selasih. Sekian, terima kasih. Semoga kuliah saya ini bermanfaat kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.